Bismillahirrahmanirrahim. Breaking news. Berita paling tergempar, paling mengejutkan hari ini. Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Othman membuat pengumuman yang cukup dahsyat di Dewan Negara Institusi Parlimen Mulia. Bekas Perdana Menteri Tun M. Kuti disumbat dalam penjara jika tidak hadir siasatan RCI Pulau Batu Putih. Cukup seram dan mengerikan. Skandal Tun M. Kuti menjual kedaulatan negara di kawasan Pulau Batu Putih di Johor kepada negara jiran semakin panas dibongkarkan oleh Menteri Undang-Undang Kerajaan Agung Kerajaan PMX di Dewan Negara yang akhirnya mengejutkan 33 juta rakyat. Buat kali ketiga, Menteri Undang-Undang iaitu Datuk Seri Azalina Othman dengan sangat berani tanpa rasa takut dibom mati memberi sindiran yang cukup pedas, yang cukup tajam ke atas seorang bekas Perdana Menteri Tun M. Kuti yang terpalit dalam skandal menjual dan melelong kedaulatan negara di Pulau Batu Putih. Untuk 22 Ramadan hari ini, bersamaan 2 April 2024. Tun M. Kuti masih tidak dapat menjawab tentang skandal menjual kedaulatan negara Malaysia kepada negara jiran melibatkan Pulau Batu Putih sewaktu beliau menjadi PM di Putrajaya. Kalau anda semua perasan, Tun M. Kuti terdiam membisu, terkencing-kencing ketakutan kerana skandal Pulau Batu Putih ini terus memberi tekanan yang cukup besar kepada legasi politik seorang bekas Perdana Menteri yang kantoi menjadi pengkhianat dan petualang, menjual kedaulatan negara, melelong kedaulatan negara, melibatkan kes Pulau Batu Putih yang dijual secara senyap-senyap kepada negara jiran. Atas nama Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Hebat, sudah tiba masanya untuk kita membongkarkan semula dan mendedahkan skandal saga berkaitan seorang bekas Perdana Menteri menjual dan melelong kedaulatan negara Malaysia di Johor kepada negara jiran. Saya cukup tertarik dengan kenyataan oleh Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Othman yang menceritakan satu rahsia besar bagaimana seorang bekas Perdana Menteri kantoi menjual dan melelong Pulau Batu Putih kepada negara Singapura. Saya petik kenyataan Datuk Seri Azalina Othman. Kata Menteri Undang-Undang itu, seorang bekas Perdana Menteri yang baru sahaja mengangkat sumpah ketika itu membuat keputusan secara sendirian, membuat keputusan secara senyap-senyap, tidak menerima nasihat daripada Peguam Negara di Putrajaya. Bekas Perdana Menteri itu menyelesaikan kes Pulau Batu Putih dengan cukup mengejutkan. Beliau tidak membuat apa-apa rayuan
di Mahkamah Antarabangsa ICJ, dan beliau memandai-mandai menyerahkan Pulau Batu Putih kepada negara jiran. Menurut bekas Perdana Menteri ini, ia adalah salah peguam negara. Akan tetapi Datuk Seri Azalina Othman membidas di Parlimen Yang Mulia di Dewan Negara hari ini bahawa ia adalah salah seorang bekas Perdana Menteri. Kerana ketika itu, Tun M. Kuti mengarahkan bekas peguam negara untuk bercuti dan berehat di Putrajaya. Dalam tempoh peguam negara diarahkan untuk bercuti secara paksa, rupa-rupanya bekas Perdana Menteri itu ada agenda udang di sebalik batu sambil menyelam sambil minum air. Tun M. Kuti tiba-tiba menjual dan melelong kedaulatan negara melibatkan kes Pulau Batu Putih kepada negara jiran dengan sangat mudah di peringkat Mahkamah Antarabangsa ICJ. Penipuan dan pembohongan bekas Perdana Menteri itu dikantoikan oleh Azalina Othman. Secara rasmi, kedudukan bekas Perdana Menteri itu tidak selamat. Kerana cerita ini adalah kali pertama didedahkan dan dibongkarkan di Parlimen Yang Mulia. 33 juta rakyat tergamam. Rupa-rupanya kedaulatan negara dijual dan dilelong di kawasan Pulau Batu Putih untuk agenda politik peribadi seorang bekas Perdana Menteri. Untuk makluman lebih 33 juta rakyat, untuk makluman pakcik-makcik Otok Arum yang dirahmati Allah di bulan Ramadan yang mulia. Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling dahsyat, saya menerima intelligent information daripada seorang individu yang pakar undang-undang dan pakar dalam percaturan kuasa Malaysia, menyatakan di hadapan saya bahawa penyelesaian isu kedaulatan melibatkan Pulau Batu Putih di ICJ sewaktu Tun M. Kuti menjadi PM di Putrajaya beberapa tahun lalu adalah melibatkan penyelesaian melalui pintu belakang, dan bekas Perdana Menteri itu kantoi menerima wang rasuah under table untuk menyerahkan kedaulatan negara di Pulau Batu Putih kepada negara jiran begitu sahaja. Oleh sebab itu, rahsia sulit ini menjadi rujukan di era pemerintahan yang di-Pertuan Agong ke-17 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim bersama Kerajaan Madani PMX untuk membuka dan meluluskan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Pulau Batu Putih. Bagi mencari jawapan berapa banyak wang rasuah yang diminta dan diterima oleh seorang bekas Perdana Menteri untuk menjual dan melelong kedaulatan negara di Pulau Batu Putih. Sehingga 2 April 2024, Tun M. Kuti yang masuk gua, yang tidak berani bersuara, yang takut ditangkap, tidak berani tampil di hadapan rakyat untuk menjawab kenapa Tun M. Kuti membiarkan kedaulatan negara dirampas di kawasan Pulau Batu Putih.
kenapa Tun M. Kuti sengaja tidak merujuk kepada istana, kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada Peguam Negara sebelum membuat keputusan berkaitan kes Pulau Batu Putih di ICJ, sehingga Tun M. Kuti Kantoi tidak membuat apa-apa rayuan bagi mencabar negara jiran untuk berhenti merompak Pulau Batu Putih daripada negara Malaysia. Tun M. Kuti masih tidak boleh menjawab kepada kita semua. Kenapa Tun M. Kuti membuat keputusan secara senyap-senyap, secara bersendirian, tanpa pengetahuan Peguam Negara di Putrajaya, untuk beliau menyerahkan Pulau Batu Putih sebahagian kedaulatan negara Malaysia kepada negara jiran? Paling penting, Tun M. Kuti tak boleh jawab tentang pendedahan panas di pihak saya. Adakah benar Tun M. Kuti menerima wang rasuah untuk menjual dan melelong kedaulatan negara di kawasan Pulau Batu Putih kepada negara jiran? Berapa banyak, berapa bilion ringgit, berapa trilion ringgit seorang bekas Perdana Menteri dirasuah oleh negara jiran untuk beliau menjual dan melelong kedaulatan negara dari pintu belakang ICJ, sehingga negara Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih. Ini adalah persoalan pokok, adalah persoalan fundamental berkaitan kedaulatan negara Malaysia. Yang dihancurkan dengan cukup halus oleh seorang bekas Perdana Menteri. Menteri Undang-Undang Kerajaan Agong Kerajaan Anwar Ibrahim, iaitu Datuk Seri Azalina Othman, menegaskan bekas Perdana Menteri itu pasti disumbat dalam penjara jika beliau tidak serah diri untuk disiasat oleh Suruhanjaya Diraja melibatkan kes Pulau Batu Putih. Ya, ini adalah berita paling buruk, paling sial yang membuatkan seorang bekas Perdana Menteri tidak dapat tidur dengan nyenyak dan tenang di dalam rumahnya kerana buat julung-julung kalinya. Menteri Undang-Undang di Putrajaya mengumumkan di Dewan Negara, Tun M. Kuti perlu bersiap siaga untuk masuk penjara secara automatik jika enggan menyerah diri dalam siasatan diraja kes Pulau Batu Putih melibatkan kedaulatan negara. Sememangnya, pengumuman oleh Menteri Undang-Undang ini bukan perkara kecil. Skandal Pulau Batu Putih melibatkan kedaulatan negara ini bukan kes terpencil. Ia adalah skandal politik paling besar dalam sejarah negara, yang mana seorang bekas Perdana Menteri kantoi menjadi si ketul moden, menjadi pengkhianat petualang negara, menjual dan melelong kedaulatan negara melibatkan Pulau Batu Putih yang diserahkan begitu sahaja kepada negara jiran dari pintu belakang Putrajaya. Saya ingin terus terang, Tun M. Kuti sebelah kakinya sudah berada dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Tun M. Kuti bersama peguam-peguamnya menyatakan tidak akan memberi kerjasama untuk menyerahkan semua dokumen
dan maklumat sulit berkaitan kes Pulau Batu Putih yang tidak dirayu oleh bekas Perdana Menteri itu di Mahkamah ICJ. Kes ini diputuskan oleh Tun M. Kuti sebelum membentuk kabinet kerajaannya beberapa tahun lalu di Istana dan Putrajaya. Azalina Othman menegaskan bekas Perdana Menteri ini membuat salah guna kuasa, tidak ada memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Peguam Negara, tidak ada memaklumkan kepada 33 juta rakyat kenapa beliau tidak membuat rayuan terakhir di Mahkamah ICJ untuk mencabar negara jiran merampas kedaulatan negara di kawasan Pulau Batu Putih di Johor. Ini adalah skandal politik yang cukup dahsyat. Tun M. Kuti tidak selamat pakcik-makcik Otok Arong. Dan kebenaran ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Kerajaan Agung Kerajaan PMX tidak main-main untuk mempertahankan kedaulatan negara Malaysia yang sudah dijual dan dilelong oleh seorang bekas Perdana Menteri bernama Tun M. Kuti, yang mana beliau didapati menerima sogokan rasuah untuk kepentingan negara lain. Maka saya ingin jujur di hadapan Tun M. Kuti yang menonton video bahaya ini. Semua game kotor anda sudah kantoi di Putrajaya dan Istana. Pengkhianatan ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dikompromi, dan tidak boleh disembunyikan di bawah karpet mahkamah. Kebenaran adalah tetap kebenaran, dan kebenaran ini sedang menggoncang percaturan kuasa Malaysia yang akan menjadi klimaks kepada kehancuran legasi politik Tun M. Kuti bersama 7 keturunannya di negara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka atau tidak, percaya atau tidak, Tun M. Kuti perlu kemas barang. Kerana Menteri Undang-Undang Kerajaan Agung Kerajaan PMX mengeluarkan amaran terakhir buat kali ketiga. Seorang bekas Perdana Menteri yang menjual dan melelong kedaulatan negara confirm disumbat ke dalam penjara rakyat kerana menjadi pengkhianat dan petualang, menyerahkan Pulau Batu Putih kepada negara jiran setelah beliau menerima wang sogokan rasuah. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Tabik Spring, Kerajaan Anwar Ibrahim, Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina Othman yang mengesahkan secara rasmi Tun M. Kuti disumbat ke dalam penjara kerana menyembunyikan semua modus operandinya menjual dan melelong kedaulatan negara kepada negara jiran. Siapa makan cili, dialah terasa pedasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. 1 bilik khas sudah siap untuk anda, Tun M. Kuti. Checkmate.
and game over 100 kali. Terima kasih.